Jadi tentang kesunahan tarekat Syaziliyah ini juga telah diperakukan oleh Syekh Ibn Atta ini. Kalau kita teliti lagi, Syekh Ibn Atta ini bergurukan kepada gurunya, iaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi adalah murid kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Jadi Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili dengan Syekh Ibn Atta hanya diperantarakan oleh seorang guru saja. Itu susul galur perguruannya. Jadi dalam menyatakan sunnahnya tarekat Asy-Syaziliyah ini, Dr. Muhammad Abdul Qadir ini juga merujuk kepada Syekh Ahmad Ibn Athaillah ini, iaitu kenyataan beliau di dalam karya-karya beliau, antaranya adalah kitab Lataiful Minan. Seperti yang saya nyatakan tadi, Syekh Ibn Athaillah ini menulis banyak kitab dan yang terkenal adalah Hikam Athaiyah. Tetapi beliau juga ada menulis kitab-kitab yang lain, antaranya Lataiful Minan ini. Maka di dalam karya ini beliau juga menyatakan tentang ada pernyataan, ada kandungannya yang menjelaskan bahawa tarekat Syaziliyah ini adalah tarekat yang berpandukan kepada Al-Quran dan Hadis, atau dengan kata lain berpandukan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, Dr. Muhammad Abdul Qadir juga dalam menyatakan kesunahan tarekat Syaziliyah ini, beliau juga merujuk kepada guru Ibn Atta tadi, guru kepada Syekh Ibn Atta, iaitu Syekh Al-Mursi. Di dalam kitab ini ditulis dengan nama Syekh Al-Mursi, iaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, guru kepada Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Jadi Syekh Al-Mursi ini adalah murid kepada Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, imam tarekat Asy-Syaziliyah. Baik, dari aspek mana yang digunakan pakai oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir ini dalam menyatakan kesunahan berkait dengan Syekh Al-Mursi ini? Beliau menyatakan bahawa Syekh Al-Mursi ini dalam mengajar akidah, beliau menggunakan kitab Al-Irsyad. Baik, kitab Al-Irsyad ini karya Al-Imam Al-Haramaini Abul Ma'ali Al-Juwaini, iaitu guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Jadi nak diberitahu bahawa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini yang merupakan murid kepada Abu Hasan Syazili ini, dalam bab akidah, kitab yang digunakan pakai untuk mengajar akidah itu kitab Al-Irsyad yang dikarang oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini, iaitu Imam Al-Haramain. Jadi sudah sedia maklum bahawa Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini ini merupakan tokoh-tokoh yang diletakkan di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi aliran pemikirannya itu. Jadi dia merujuk pada kitab ini. Kemudian juga dalam bab demikian juga Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini, kalau dalam sini seperti yang sebut tadi, dia hanya tulis perkataan Syekh Al-Mursi. Nama dia Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Selain daripada kitab Al-Irsyad, beliau juga mengajar akidah menggunakan kitab Qawaid Al-Aqaid. Kitab Qawaid Al-Aqaid ini dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Jadi merujuk kepada karya Al-Imam Al-Ghazali. Demikian juga dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, Al-Imam Al-Mursi ini atau Syekh Al-Mursi ini, dia dalam mengajarkan kitab fiqh tu, kitab yang digunakan pakai oleh beliau untuk mengajar ilmu fiqh ini adalah kitab Tahzib Al-Mudawwanah, iaitu karya Al-Baradai dan juga risalah Abu Zaid Al-Qayrawani. Bahawa kitab-kitab ini sedia maklum merupakan fiqh yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab akidah tadi sudah sedia maklum merupakan akidah yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini
Dr. Muhammad Abdul Qadir ingin menguatkan lagi kenyataan beliau bahawa tarekat Syaziliyah, tarekat sunnah antaranya merujuk kepada hal yang berkaitan dengan murid Abdul Hasan Asy'ari sendiri, iaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Baik, yang ini ada muka surat 12 ya. Baik, kemudian dinyatakan juga bahawa Syekh Abdul Qadir sendiri melihat bahawa di dalam matan usul tarekat Asy-Syaziliyah itu yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zarruq tadi itu, dalam matan itu sendiri. Jadi kita tahulah Syekh Ahmad Zarruq, pengarang kepada matan usul tarekat ini, juga merupakan ahli silsilah ataupun alim ulama yang salah silah perguruannya itu melalui Abdul Hasan Asy-Syazili. Dalam bahasa mudah, beliau ini, Syekh Ahmad Zarruq ini merupakan salah seorang di antara pengikut kepada tarekat Asy-Syaziliyah. Baik. Dalam menyatakan sunnahnya tarekat Syaziliyah ini, Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir tadi, antara hujah yang beliau kemukakan ialah merujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh pengarang matan itu sendiri, iaitu Syekh Ahmad Zarruq, yang dengan jelas menyatakan bahawa dasar tarekat Syaziliyah ini berpandukan kepada sunnah. Yang ini berpandukan kepada ikutan terhadap as-sunnah, iaitu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memberikan sedikit ulasan lagi seperti yang ditulis di dalam terjemahan ini. Baik, itu antara beberapa poin yang digunakan oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir untuk menyatakan fakta bahawa tarekat Syaziliyah adalah tarekat sunnah, yakni tarekat yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dengan beberapa perkara tadilah. Baik, selanjutnya Dr. Abdul Qadir ini ingin menjelaskan tentang penglibatan alim ulama dalam pengamalan tarekat ini, bahawa ternyata bahawa sejumlah alim ulama terlibat dengan pengamalan tarekat Asy-Syaziliyah. Baik, antara tokoh alim ulama yang terkenal dalam dunia Islam, di muka surat 12, tokoh alim ulama yang terkenal dalam dunia Islam yang terlibat dengan pengamalan tarekat Syaziliyah adalah Al-Imam As-Sayyuti, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Dan siapa tidak kenal nama imam ini? Nama yang sangat terkenal. Tokoh alim ulama yang menguasai banyak bidang. Tokoh ulama Mesir, Jalaluddin As-Sayyuti. Jadi ternyata Jalaluddin As-Sayyuti merupakan salah seorang di antara tokoh yang terlibat dengan pengamalan tarekat Asy-Syaziliyah. Dan beliau telah menulis satu karya penting berkait dengan memberi dukungan kepada tarekat Syaziliyah ini, iaitu nama Ta'yidul Haqiqah Al-Aliyah wa Tashyidut Tariqah Asy-Syaziliyah. Satu kitab yang agak sederhana, yang sebahagian daripada ikhwan dan akhwat kita ada yang memilikinya itu adalah karya Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Jadi di antara tokoh alim ulama yang terlibat dengan tarekat ini, Jalaluddin As-Sayyuti yang merupakan tokoh yang terkenal. Baik, kemudian seterusnya Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir ini cuba untuk menjelaskan tentang penlibatan ikhwan tarekat Asy-Syaziliyah dalam perang dan jihad. Kerana salah satu kritikan yang dikemukakan oleh segolongan orang Islam ini berkait dengan tarekat, tak kiralah tarekat Syaziliyah ke secara khusus atau tarekat-tarekat lain, antara label yang diberikan adalah tarekat tidak berjihad. Tarekat hanya duduk berwirid, duduk mengatik, meninggalkan jihad. Itu antara labeling-labeling yang telah diberikan oleh banyak pihak tentang
tarekat dan pengamalannya. Maka di sini Dr. Muhammad Abdul Qadir ini ingin menyatakan menerusi fakta sejarahnya bahawa kelompok pengamal tarekat Syaziliyah ni, ikhwan mereka ni terlibat dalam sejarah, terlibat dengan jihad fisabilillah. Baik, antara yang dinukilkan di sini ialah nama besar iaitu Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili dan para murid beliau ni telah terlibat dengan peperangan yang disebut Al-Mansurah. Al-Mansurah, orang pergi ke Mesir tahulah. Mansurah di Mesir itu, di situ pernah berlaku perang besar dulu. Maka antara yang golongan yang terlibat dalam perang itu adalah kelompok-kelompok Syaziliyah ini. Dan dalam peperangan ini, seperti yang dinukilkan, seperti yang disebut, orang Islam berjaya mengalahkan tentera salib. Ini zaman perang salib. Berjaya mengalahkan perang salib dan berjaya menawan raja mereka itu. Baik, kemudian antara tokoh lain yang terkenal dalam sejarah yang juga daripada kelompok pengamal Syaziliyah ni, tarekat Syaziliyah ni adalah Syekh Umar Al-Mukhtar As-Sanusi Asy-Syazili. Tokoh ini sangat terkenal sehingga kisah dia itu telah difilmkan. Malangnya pelakonnya itu bukan Muslim. Malangnya. Tapi watak dia itu macam sufi sungguh. Cara dia berlakon tu pandai. Tapi nak beritahu bahawa kelompok ni Syekh Umar Mukhtar ni, Syazili ini merupakan kelompok yang memimpin satu gerakan yang melawan penjajah-penjajah. Yang berjihad fisabilillah. Kemudian antara tokoh lain yang disenaraikan, yang disebut dan tercatat dalam sejarah ni, iaitu Amir Abdul Qadir Al-Jazairi di Afrika. Juga merupakan antara tokoh besar yang memimpin gerakan menentang jihad fisabilillah, menentang penjajah dan sebagainya. Demikian lagi ada nama-nama lain, iaitu Al-Allamah Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi dan Al-Allamah Mulaish Al-Maliki. Yang mana mereka ni, dua tokoh besar ni juga memimpin gerakan untuk menghadapi Inggeris di Mesir satu ketika dulu. Mereka juga merupakan kelompok-kelompok pengamal tarekat Syaziliyah. Jadi Syekh Muhammad Abdul Qadir ini cuba nak mengemukakan fakta bahawa tarekat ini terlibat dengan jihad. Cuma tinggal lagi, kalau kita perhatikan ni selingan saya lah, jihad mereka ni berdepan dengan musuh sebenar. Masalah jihad kita berlawan sama sendiri. Itu contoh sikit. Ini selingan saya, tak ada Alkitab. Jangan salah faham pula. Nak beritahunya bahawa mereka ni perang musuh yang jelas dan nyata. Kita perang musuh sama-sama. Ini selingan saya, minta maaf lah. Saja je pagi-pagi ini. Baik. Itu antara perkara yang cuba dibangkitkan. Seterusnya, Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir ni sebagai orang yang melakukan tahqiq terhadap matan tarekat matan usul tarekat Syaziliyah dan syarahnya itu, beliau ingin menyatakan bahawa penglibatan sejumlah tokoh-tokoh tarekat dari aliran Syaziliyah ini dalam usaha mendisiplinkan ilmu tasawuf. Maksudnya dalam usaha mengukuhkan keilmuan ilmu tasawuf itu sendiri. Bahawa antara tokoh penting yang terlibat dalam usaha ini, dalam usaha membentuk kerangka dan mengukuhkan disiplin ilmu tasawuf ni, ialah para syekh dari kalangan pengamal tarekat Asy-Syaziliyah. Dan antara yang terkenal seperti yang sedia maklum, pengarang kepada matan ini sendiri iaitu Syekh Ahmad Az-Zarruq Al-Fasi. Di antara tokoh-tokoh pengamal tarekat Asy-Syaziliyah, dalam masa yang sama dia merupakan tokoh ulama yang mempunyai peranan besar dalam mendisiplinkan ilmu tasawuf. yakni membentuk ilmu tasawuf sebagai satu bentuk keilmuan seperti ilmu fiqh, ilmu usulin dan sebagainya. Jadi ternyata bahawa antara tokoh yang terbabit dalam persoalan ini antaranya adalah merupakan guru-guru daripada silsilah Asy-Syaziliyah. Baik, kemudian perkara selanjutnya yang cuba dikemukakan oleh
Dr. Muhammad Abdul Qadir ini, iaitu tentang pencapaian tokoh-tokoh dalam tarekat Syaziliyah ini, yakni keteguhan mereka dalam bertasawuf, keteguhan mereka dalam menghayati tasawuf, iaitu keteguhan mereka ini dalam persoalan makrifat, dalam persoalan ahwal, yang akan dijelaskan istilah-istilah ini nanti bila menjelaskan tentang matan nanti. Sebab istilah ini terbabit dalam huraian matan yang kalau saya rasa di situlah lebih sesuai untuk saya jelaskan tentang istilah ini. Sekalipun dalam nota kaki di sini sudah dinyatakan ulasan dia tu, tapi saya rasa tempat yang lebih sesuai untuk kita menjelaskan istilah makrifat dan ahwal ini pada waktu menjelaskan tentang matan tarekat ini, matan usul ini. Jadi di sini saya tidak memperincikan istilah makrifat dan ahwal ini kerana nak menjelaskan tentang aspek yang ingin disampaikan oleh pentahqiq di sini, iaitu beliau cuba nak menyatakan kepada kita bahawa keteguhan dalam menghayati tasawuf ini memang berlaku di kalangan ahli-ahli tasawuf yang mengamalkan tarekat Asyaziliyah ini. Antaranya iaitu tokoh-tokoh seperti Syekh Daud bin Makhala, Syekh Wafaiyah Al-Arif Abdul Mawahib Al-Syazili, Syekh Ibn Ajibah dan sebagainya. Termasuklah tokoh-tokoh yang sudah disebut sebelum ini, Al-Imam Abu Hasyam Syazili sendiri, murid beliau Abdul Abbas Al-Mursi, dan murid beliau lagi murid Al-Mursi iaitu Syekh Ibn Atta'illah. Tokoh-tokoh ini sedia maklum merupakan orang yang begitu teguh dalam persoalan makrifat dan ahwal. Dengan erti tokoh-tokoh yang disenaraikan tadi ini diperakukan bahawa mereka ini orang yang telah berjaya, berhasil menghayati tasawuf sedalam-dalamnya. Diperakukan, itu maksudnya. Jadi Syekh Muhammad Abdul Qadir ingin menjelaskan poin di sini bahawa tokoh-tokoh dalam tarekat Syaziliyah ini merupakan tokoh yang memang berhasil menghayati tasawuf sebaik-baiknya, dan antara tokoh-tokoh yang diperakukan, tidak diragukan tentang penghayatan tasawuf mereka ini seperti yang disebutkan tadi itu, diperakukan. Jadi nak menunjukkan bahawa dalam tarekat ini tokoh-tokoh besarnya itu merupakan antara tokoh yang teguh penghayatan mereka terhadap tasawuf, bukan orang jenis cakap saja. Itu maksudnya. Baik, kemudian seterusnya Dr. Muhammad Abdul Qadir ini menjelaskan beberapa aspek lain lagi lah yang berkaitan dengan tarekat ini dan tokoh-tokohnya, pengamal-pengamalnya, yang saya tak nak detailkan satu persatu lah. Baik, demikianlah sebagai, kalau muka surat 15 tu ada satu poin yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir ini tentang kemuliaan, aspek kemuliaan tokoh-tokoh daripada kalangan jalur Asyaziliyah ini, bahawa mereka ini segolongan, sebahagian di antara mereka ini ada yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka itu, sehingga kemuliaan mereka itu mengatasi kedudukan raja-raja dan sebagainya. Dan diberi contoh-contohlah antara tokoh-tokoh yang terbabit di sini ni, nak diberitahu bahawa termasuk dalam kelompok Asyaziliyah ini ada tokoh-tokoh yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah, yang mana kemuliaan mereka ini mengatasi kemuliaan yang dimiliki oleh raja-raja, sultan dan sebagainya. Itu sebagai perkara tambahanlah yang cuba disampaikan di sini oleh pentahqiq. Baik, seterusnya muka surat 16. Ini aspek penting yang saya nak detailkan sikit, iaitu tentang keistimewaan dan ketinggian kedudukan tarekat Asyaziliyah. Saya ingin jelaskan di sini, tarekat Syaziliyah ini dia ada ciri-ciri keistimewaan, tapi bukan bererti tarekat-tarekat yang lain tidak ada keistimewaannya. Jadi jangan tersalah dalam memahami konsep ini. Setiap tarekat itu dia ada keistimewaan dan dia ada kelebihan. Kadang-kadang keistimewaan itu, keistimewaan yang sama ada juga pada tarekat-tarekat yang lain.
Kemudian dia ada khususiyah. Khususiyah satu tarekat ini yang mungkin tak ada pada tarekat lain, tapi dalam tarekat lain ada khususiyah dia sendiri. Jadi saya cuba jelaskan ini supaya jangan ada satu pihak meninggikan tarekat Audiama, memperendahkan tarekat lain. Jangan ada sikap itu. Itu salah. Itu kita tidak menghayati adab. Kalau kita buka karya yang ditulis oleh Syah Waliullah Dahlawi Al-Qaulul Jamil, jangan memperkecilkan tarekat-tarekat awliya. Antara adab yang diajarkan oleh Syah Waliullah Dahlawi ni, jangan kita perkecilkan tarekat awliya. Maksudnya jangan pandang rendah ni, pandang rendah tarekat ni, jangan pandang tarekat ni. Itu satu kesilapan besar. Sebab apa? Mereka itu merupakan perjalanan yang dilalui oleh awliya. Jadi saya sebut ini sikit untuk kita sama-sama renungi. Bila disebut bahawa tentang keistimewaan tarekat Syaziliyah, bukanlah bererti inilah yang terlebih, yang lain tidak. Jangan sampai ke tahap itu. Sehingga kalau sekiranya ada di antara sahabat-sahabat kita yang mengamalkan tarekat ini, dia akad baku. Jangan sampai begitu. Ataupun dia melebihkan dia daripada yang lain. Tujuan nak lebih tahu, prinsipnya macam ni. Ada dua perkara. Satunya keistimewaan, satunya khususiyah. Sebab apa saya kata demikian? Tentang keistimewaan satu tarekat ini, kadang-kadang merupakan sesuatu yang sifatnya berkongsi. Keistimewaan ada dalam tarekat Syaziliyah, keistimewaan yang sama juga ada pada tarekat yang lain. Seperti itu. Nanti kita akan lihat. Itu aspek keistimewaan. Sekalipun dari segi sebutannya, oleh kerana ini fokus kepada tarekat Syaziliyah, tapi dalam tarekat-tarekat lain pun keistimewaan yang sama pun ada juga. Itu aspek keistimewaan. Adapun aspek khususiyah, itu lain sikit. Dalam tarekat Syaziliyah, dia ada khususiyah dia yang mungkin tak ada pada tarekat lain. Tapi dalam